Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, hari ini bertemu kita sekali lagi dalam bicara ilmu dan sebelum kita pergi kepada hal ilmu, sedikit makluman perkembangan semasa sekarang pendidikan kita. Yang mana dua peristiwa penting semalam. Yang pertama, pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan tentang pembukaan sekolah. Dan kami, iaitu semua pengarah negeri dan semua PPD, bermesyuarat secara maya malam tadi bermula jam 8.30 hingga pukul 11 malam untuk memperincikan beberapa perkara berkaitan dengan pembukaan sekolah ini. Pertama, nak dinyatakan bahawa sekolah tiga cara pembukaan, bermula dengan modul yang pertama ataupun model yang pertama, iaitu model satu sesi, kemudian model dua sesi dan model penggiliran. Dan pada hari ini para PGB akan memurnikan, akan melihat model apakah yang akan digunakan dan kita akan kumpul maklumat tersebut. Baik, untuk menjelaskan perkara ini, semua perlu tahu juga iaitu sedikit kekeliruan, sebenarnya bukan keliruan sebenarnya, sebab SOP ini ditambah baik. Pada awalnya penjarakan pelajar ini diberikan pelan lantai, meja ke meja jauh dan sebagainya. Maka dalam fikiran kita nak buka sekolah ni macam mana, kena tambah pelajar yang 30 orang, kena pecah dua kelas apa semua. Tetapi dijelaskan, semalam pun dalam mesyuarat panjang dicerita hal ini, dijelaskan penjarakan pelajar, guru di mana-mana saja dalam sekolah, di bilik apapun, di mana pun, iaitu 1 meter. Itu maknanya 1 meter body to body ataupun bahu ke bahu, dada ke dada ke depan, belakang. Maknanya kiri kanan, depan belakang itu, iaitu kiri kanan depan belakang itu 1 meter. Bukan diukur jarak meja, tetapi diukur jarak kedudukan. Oleh sebab itu, banyak kelas yang selama ini dikatakan tak boleh masuk ramai, boleh masuk ramai, maka menyelesaikan banyak masalah dalam hal ini. Jadi insyaAllah PGB akan terangkan pada hari ini dan pegawai kami pun akan pergi ke sekolah. Dan yang mengembirakan kita, mulai pada hari ini, bilik makan guru di kantin dibenarkan beroperasi dengan SOP-nya, jangan sesak dan jaga penjarakan guru di dalam kantin. Kita tak nak pagi-pagi awal-awal apabila dah nak start mula-mula tu dah tak ada kelas lagi ataupun dah tak ada pelajar lagi, sekarang penuh kat kantin, menjadi pesta pula kat kantin. Itu diingatkan oleh pihak kementerian. Kemudian yang lain-lain ialah seperti yang telah dimaklumkan, difahami sebelum ini, dan kita bersedialah untuk menerima anak-anak pelajar kita 15 hari bulan dan juga pada 22 hari bulan yang telah ditentukan tingkatan 1, tingkatan 4 dahulu, tahun 5, tahun 6, kemudian diikuti oleh yang selebihnya. Mudah-mudahan cikgu-cikgu, sahabat-sahabat sekalian, sama-sama kita membantu untuk melancarkan pembukaan sekolah yang telah dijadualkan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam bicara ilmu, saya telah panjang cerita daripada 2 minggu lepas, iaitu teka-teki Imam Al-Ghazali. Baru selesai 4. Apa Imam Ghazali menghuraikan perkara yang paling besar, perkara yang paling berat, perkara yang paling jauh, dan perkara yang paling satu lagi besar, kemudian berat, kemudian yang paling jauh dan paling ringan telah saya huraikan, dan pada hari ini saya sambung, iaitu perkara yang paling dekat. Apa perkara yang paling dekat? Kata Imam Al-Ghazali, perkara yang paling dekat ialah kematian.
Mengapa dia dikatakan paling dekat? Sebab bila-bila masa boleh datang. Tidak syarat masuk ICU, tidak syarat sakit, tidak syarat dewasa, tua. Semuanya bukan syarat. Kematian telah ditakdirkan oleh Allah. Rahsia yang terkunci rapi, kita tak tahu bila. Oleh sebab itu, beruntunglah kita nak masuk dalam golongan orang yang beruntung, iaitu bersedia untuk kematian. Untuk itu beberapa tip. Yang pertama, kita harus membayangkan diri kita, iaitu bila-bila masa kita boleh pergi. Oleh itu, jangan terlalu panjang sangat cita-cita atau angan-angan kita. Pertama. Yang kedua, apabila dia tiba, dia tak boleh ditunda walaupun setengah saat, suku saat. Oleh sebab itu, kita berada dalam keadaan sentiasa bersedia. Dan yang ketiga, pohon banyak-banyak kepada Allah. Dan satu doa yang diajar oleh Syekh Daud di dalam kitabnya Musalli, iaitu beliau telah mengajar, dipetik daripada dalam kitab Musalli, yang kata-kata Syekh Daud dalam kitab Musalli, iaitu yang doa 25 kali dalam sehari elok kita baca. Doa yang mudah, ya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Mudah saja doanya, ya. Kalau doa makan, Allahumma barik lana. Tapi yang ini, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Berkatilah kematianku dan berkatilah selepas kematianku, ba'dal maut. Dua yang kita minta. Kemudian yang keempat, ya, kita sebagai orang yang sentiasa ingat kepada mati ini, iaitu kita nak pemergian kita itu, dosa-dosa kita terampun, ya, kesalahan kita telah dimaafkan. Oleh sebab itu, kita perbanyakkan istighfar. Jadikan istighfar mainan mulut kita setiap masa, dan juga jadikan aktiviti memohon kemaafan daripada sahabat handai kita juga adalah sesuatu kebiasaan. Kita tak tahu bila mati. Tapi kalau orang minta maaf dengan kita, jangan cepat awan nak mati dah kau. Tidak, ya. Dan yang kelimanya dalam hal ini juga, sebenarnya dosa dengan Allah mudah diampun kerana kita dengan Allah. Tetapi dosa dengan manusia, itu yang menjadi masalah. Kerana nafsu disebut baru ni. Ada orang dengki kepada orang, ada orang fitnah kepada orang, ada orang kianati dengan cara-cara tak baik, ilmu hitam dan sebagainya. Maka ini semuanya ialah mudah-mudahan kita dijauhi daripada perkara tersebut. Dan saya membacakan sedikit petikan di sini tentang hal kematian ini, iaitu teruslah bersahabat sampai Allah berkata waktunya pulang. Ketika ada kesempatan, pergilah bersama teman-teman lama. Berkumpul-kumpul bukan sekadar makan minum bersenang, tetapi ingat waktu hidup kita semakin singkat, maka dari itu bangunkanlah persaudaraan. Mungkin lain waktu kita tidak akan bertemu lagi. Mungkin lain waktu kita sudah semakin susah untuk berjalan. Umur itu seperti ais, dipakai atau tidak akan tetap mencair dan berakhir. Begitu juga dengan umur kita, digunakan atau tidak digunakan, umur kita tetap akan berkurang dan akhirnya kembali ke hadrat ilahi. Kita akan menjadi tua, sakit dan meninggal. Jalani kehidupan ini dengan ceria, sabar dan santai. Jangan suka menang sendiri sementara orang lain selalu salah. Jangan buang sahabat cuma kerana tak sepakat. Berpuluh tahun berpakat, bersahabat, tetapi kerana satu isu yang kecil berkelahi, langsung tak bertegur sapa. Satu keburukan teman bukan bererti hilang 9 kebaikannya. Perbanyakkanlah waktu untuk berkumpul dengan teman-teman dan saudara kita. Siapa tahu mereka nanti akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Buanglah jauh-jauh sifat egois dan iri hati. Terimalah kekurangan dan kelebihan dari sahabat. Bertemanlah dengan apa yang ada padanya, bukan kerana bukan kerana ada padanya. Saya ulang balik. Bertemanlah dengan seseorang dengan apa adanya, bukan kerana ada apanya.
Faham ya? Nikmatilah segala semua waktu, senda dan tawa. Hargai semua perbezaan. Percayalah kemampuan teman kita. Semua kita ada kelemahan. Sedikit sebanyak kita memaafi. Jaga perasaan sahabat kita, saudara kita. Tutupi aibnya. Bantu ketika dia susah. Sediakan bahu ketika dia menangis. Sediakan telinga untuk mendengar sewaktu dia nak bercerita. Tepuk tangan dan gembira ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa setiap masa. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah Allah juga akan bersamamu. Itulah dia sedikit coretan, iaitu teruskan bersahabat. Dan pada hari ini, sempena tajuk ini juga, saya akan lampirkan satu sisipan. Sama-sama tonton video yang saya sisipkan ini. Mudah-mudahan akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Selamat menjalani hujung minggu, Jumaat 1, hari keluarga, hari ilmu, hari kita merapatkan kerehatan, hari untuk kita mendapatkan ketenangan. Kita mulakan hari Ahad depan dengan penuh semangat dan insya-Allah 15 hari bulan kita bersedia menerima anak-anak kita yang kita rindui itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.